iaitu menyucikan hati, hendaklah anda tumpukan perhatian anda kepada hati dan batin. Kepada hati dan batin anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum." Artinya, sesungguhnya Allah tiada melihat kepada rupa kamu dan amalan kamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan niat kamu. Hak ni besar. Kita kadang-kadang tak tahu, tak sapa situ. Kadang-kadang lakoh, kadang-kadang tak tahu mula lagi dah. Berbagai-bagai lah. Lalu tu kita mesti kena mempelajari. Kita kena belajar, kita menuntut ilmu setiap-tiap masa. Kerana kau tambah lagi hak mana tak tahu banyak lagi. Kadang-kadang duduk dekat kita. Kadang-kadang hak ada mustahak di dalam harian kita. Kita tak tahu. Iaitu satu hadis saat ni, sesungguhnya Allah tiada melihat kepada rupa kamu dan amalan kamu. Saya tak ada tengok rupa parah, tak nak tengok ilmu tinggi mana, kat mana saat itu. Tetapi Dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kepada hati. Tuhan tengok di hati dan di niat kita. Hati dan niat kita. Oleh itu, hendaklah kita membenarkan ucapan kita saat itu dengan amalan. Dan membenarkan amalan kita dengan niat. Dia kait dua tu. Iaitu membenarkan ucapan kita. Kita berkecek benda-benda hak sungguh. Dengan amalan. Dan membenarkan amalan. Nak benarkan amalan kita saat itu dengan niat serta ikhlas. Pada hak ni ya. Pagi-pagi limu-limu ni pada hak ni je kita mari dan munasabah hari ni hari Jumaat dah. Hari ni hari yang ke-15 Ramadan. Puasa Maidah 15 hari dah ni, hari ni. Ngerti dah. Iaitu kita suluh. Suluh mengikut suluh-suluh daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis saat itu sebagaimana innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Bahawa sesungguhnya Allah tidak renung, tak ada pandai, tak ada suluh tengok terhadap rupa parah ataupun amalan-amalan kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Tuhan tengok di hati dan di niat kita. Dari itu sudah menghormati sekalian. Hendaklah kita membenarkan ucapan kita dengan amalan. Duduk dalam amalan. Kita nak kecek pun dengan amalan-amalan iaitu benda-benda yang sebenar. Amalan-amalan ni yang benar, yang sebenar. Benda yang tidak bercampur bergaul dengan benda benda pelawak ataupun benda bahung, ataupun benda-benda yang musnah kepada kita dan kepada keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Ucapan dengan amalan. Dan tiap-tiap amalan saat itu ialah dengan niat serta ikhlas. Nak buat amal saat itu dengan niat baik, boleh baik. Kalau ikhlas, itulah yang dikehendaki Allah SWT. Dengan bersih hati. Apa dia bersih hati? Dengan kerana Allah SWT. Dan membenarkan niat dan ikhlas pula dengan membersihkan batin kita. Dalam dada kita tu, kita membersih hati kita. Batin-batin ni ialah dalam hati kita. Dan meluruskan hatinya. Melurus mana tu? Selaju lagi.
Kerana hati itu adalah asal. Hati ialah asal dan pucuk segala perkara-perkara dan pekerjaan semua. Nak boleh berjaya tak berjaya saat itu, dengan kebenaran ialah hati. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Bahawa di dalam tubuh badan itu ada sepotong daging. Iza salahat salaha sairul jasadi. Kalau kira-kiranya ia elok, hati itu molek, maka eloklah seluruh tubuh badan itu. Iza salahat salaha sairul jasadi. Itu dah. Apabila elok, maka eloklah seluruh tubuh badan kita. Kalau hati molek, hati betul-betul lah diri kita. Tak itu diri kita menggelewak duk bokok berbagai-bagai lah. Kalau hati tak betul, tubuh badan pun tak betul. Nawi tubuh badan betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul ialah hati kena betul, barulah semua anggota tubuh badan kita saat itu akan betul. Dan kiranya ia rusak. Wa iza fasadat. Dan apabila ia rusak, fasada sairul jasad, maka rusaklah seluruh tubuh badan pula. Ala wahya qalbu. Tak lain tak bukan ialah hati. Sepotong daging saat itu ialah hati. Latara itu wajib kita mengambil berat terhadap hati itu, serta tumpukanlah segala perhatian untuk memperbaiki dan meluruskannya, sebab hati itu lekah sekali berbolok balik hati saat itu. Tidak. Dan selalu kacau bilau. Hati jadi geluh kesah, serabut, tak tahu hulu, tak tahu hilir. Waktu tubuh badan saat ini jadi rusak. Jadi tak tahu arah juga. Tak tahu hulu, tak tahu hujung jatuh mana. Itu dia. Sudah mengajar mati sekalian. Apabila perhatian untuk memperbaiki dan meluruskan, sebab hati itu lekah sekali berbolok balik dan selalu kacau bilau. Cuba kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu hadis lagi. Innahu asra'u taqallubah minal qidri izastajma'at ghalayanaha. Artinya sesungguhnya hati itu lebih cepat bolok balik panggil daripada makanan yang sedang mendidih di dalam perut. Tidak. Jadi seolah kata supaya dengan air didih duk gelegak di dalam perut. Tidak. Kalau hati tak senang, hati serabut seperti mana air didih di dalam perut nasi. Gelegak plok. Tidak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Lalu tu nak balas mana, nak baiki hati, tak lain tak bukan dengan berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Artinya, wahai Tuhanku yang membolok balikkan hati,
tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ya ni doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhanku yang membolak balikkan hatiku saat itu, tetapkanlah hatiku atas agamamu, ya Allah. Ni Nabi selalu berdoa, ajar doa. Dan sebentar lagi, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman in sya'a aqamaha wa in sya'a azawaha. Artinya sesungguhnya hati itu terletak di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan. Jika dia suka, diluruskannya. Dan jika dia suka, dibengkokkannya. Nabi sendiri ketika bersumpah dan setelah baginda berusaha, di dalam sumpahnya sering berdoa, La wa muqallibil qulub. Artinya, tidak demi Tuhan yang membolak balik hatinya. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS. Di dalam surah Syu'ara, ayat yang ke 87 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Artinya, dan janganlah engkau menghinakan aku pada hari kebangkitan, iaitu hari yang tiada berguna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Biqalbi salim, dengan hati yang bersih. Dan hendaklah kita berhati-hati dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah menghormati kita agar kita menemui Allah Ta'ala kemudian hari dengan hati yang bersih daripada syirik dan nifak. Suci daripada bid'ah dan ikhlas yang terkeji, seperti menyombong diri dan ria, seperti hasad dan tipu daya terhadap kaum muslimin, dan seumpamanya. Mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta bersabar, berusaha dan mengambil berat terhadap perkara-perkara ini. Juga harap dengan lupa ucapkan seberapa banyak doa ini. Iaitu, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antas samiul alim innaka antal wahhab. Di dalam surah Al-Imran ni ayat Quran ni, doa ni ayat Quran ni. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-8. Mana? Rabbana la tuzi' qulubana. Tuzi' dengan ghain tu. La tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati kami. Ni doa. Minta dengan Tuhan, jangan beri hati kita tu sesat barat. Sesudah engkau tunjuki kami
jalan yang benar. Dan berilah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau amat suka memberinya. Tuhan selalu nak beri kepada orang yang selalu berdoa kepada Allah SWT. Lalu tu baca doa ni, iaitu wahai Tuhan kami, janganlah engkau sesat hati kami. Ya Allah, jangan wi hati kita ni sesak serabut taruk lah, ya Allah. Minta wi engkau tunjuk kami jalan yang benar, dan berilah kami rahmat dari sisimu itu, sesungguhnya engkau amat suka memberi. Tidak. Tuhanlah orang yang suka nak beri kepada manusia, iaitu makhluk yang beriman kepada Allah dan selalu berdoa dengan Allah SWT tiap-tiap segi. Mulai nak basuhkan amanan seketul daging, iaitu hati. Minta dengan Tuhan nak basuhkan hati, jangan jadi hati cemar. Minta doa dengan Allah SWT. Dan demikianlah Allah mensifatkan orang-orang yang teguh dan mendalam ilmunya dari hamba-hambanya yang mukmin. Jangan biarkan hati kita kerah dan lalai. Pas nak jaga belah mana? Waspadalah anda. Pana kata duk bertengah lah kita. Jangan bersifat kerah hati. Widuk bobo molek. Jangan hati kerah sangat. Dan lagi pula jangan lalai dan bersikap kasar. Hati kerah, kasar. Sehingga apabila diberi nasihat, tidak akan memberi kesan apapun. Kalau kita kecek kasar sana itu, sungguh kata barang molek. Tapi kita kecek kasar tu yang meletup, terkeduh hati. Ialah nak beri kesan mana, tidak akan memberi kesan apapun. Jadi tak ada manfaat apa. Hati tidak akan merasa heboh lagi. Bila disebutkan maut, dan tidak gentar mendengar janji-janji balasan daripada Allah SWT. Kalau sebut kemati, tak ada pihak bergetar apa. Dan acamannya mengenai had ihwa akhirat. Ada. Duk dunia. Kerahnya. Lalainya hati. Sabda Rasulullah SAW. Ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbus qasi. Artinya yang amat jauh kepada Allah Ta'ala ialah hati yang kerah. Orang hati kerah duk jauh dengan Tuhan. Orang ni duk jauh dengan Tuhan. Hati kerah. Pas nak dekat dengan Allah nak belah mana? Kena hati lembut. Hati selalu lemah lembut. Hati selalu takut pada Allah SWT. Menggetarkan takut kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Takut mana? Takut azab seksa daripada Allah SWT. Lalu hati, buatlah hati menjadi lembut. Jangan kerah. Orang hati kerah, orang tak ada duduk dekat Allah SWT. Pas nak duduk dekat dengan Tuhan, nak balas mana? Kena hati lembut, weh. Jangan kerah sangat, jangan degil sangat. Jangan berasa apa ni, berasa bebas sangat. Kita duduk berwaspada, orang panggil. Duduk pertengahan. Dan sebenarnya lagi, minasyaqa'i arba'u. Qaswatul qalbi, wajumudul ain, wal hirj. Watulul amal. Watulul amal. Artinya 4 perkara menjadi tanda kejahatan. Dengan molek. Bukan dia saja-saja nak mari. Dia ada kakah dia ada puak dia, orang panggil. Mana? Ialah puak 4 perkara. Menjadi tanda kejahatan. Iaitu hati yang kerah. So,
Mata yang beku. Mata beku malah mana tak tahu dah deh. Tuluh tengok sendirilah. Sentiasa berkira-kira dan panjangkan harapannya. Tidak. 4 perkara. Iaitu hati kerah. Mata beku. Mata jadi mata kayu. Mata beku. Mata kayu. Ibaratnya mata kayu. Yang ketiganya sentiasa berkira-kira. Nak menghitung semata. Kira kau ni. Tak cakap suk belakang. Dan panjangkan harapan. Ni 4 perkara ni. Nak buat berjadi. Jatuh di dalam kejahatan. Panjang harapan. Tak cakap suk. Lalu tu sebagai peringatan diri. Kita sana itu daripada 4 sifat yang berbahaya itu. Di dalam sebuah hadis yang lain pula. Nabi bersabda. Wa'alamu anna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafilin. Wa'alamu anna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafin. Artinya ingatlah bahawa Allah tiada akan menerima doa daripada hati yang lalai. Sudah juga. Sekali belakang dengan ayah mak, dengan apa peminat belakang sana itu deh. Duk rupa lagu ni. Rupa balah no. Hak watar kerah tu tak apa lagi. Hak lalai ni dengan tak khabar ni. Tidak. Iaitu ingatlah bahawa Allah tiada akan menerima doa daripada hati yang lalai. Sifat lalai itu, nak royak sifat lalai pula. Halusi kita royak sana itu. Hurai satu persatu, nak kita boleh memikir dan boleh beramal sehingga sampai mati. Bukan tahu hari ni, amal hari ni, pada esok tak. Ada peminat kita sana itu. Kata duk bergaduh nak buat ni, lepas pada ni tak buat berkali pahala. Dia nak buat pahala pada bulan Ramadan saja. Kenapa? Kerana Tuhan nak beri balasan pada bulan Ramadan. Melipat ganda. Lepas bulan lain, bimbing takut bulan lain, duk pas dia kelik. Hak ni bimbing. Lalu tu apabila kita dapat asuh dapat patibat dah di bulan Ramadan, iaitu sifat sabar yang penting sekali. Tu dia. Kalau kira sana itu ialah yang penting ialah sifat sabar. Pas sifat sabar mari di mana? Mari di hati. Hak ni duk kecek buku, kita nak membasuhkan hati kita. Tak lain tak bukan kita kena selalu berdoa dengan Allah SWT. Minta Tuhan saat itu menyucikan hati kita. Jauh daripada dengan kejahatan. Hadis ni Nabi kata, wa'alamu anna Allah la yakbalu du'a. Ni taruh bimbang sekali. Kita berdoa Tuhan tak terima Allah. Dengan sebab mana? Sebab hati kerah dan hati lalai. Sifat lalai itu adalah sifat yang lain. Tidak sama dengan sifat kerah hati. Sifat ini adalah tercela dan mengandungi bahaya yang besar. Sifat lalai ini lebih bahaya daripada hati kerah lagi. Hati yang lalai ialah hati yang tidak tahu. Diuntung dan tidak sedar ketika diingatkan dengan berbagai-bagai petunjuk daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan larangannya, ia tidak akan mengindahkan. Tak ada hera patak bagi. Dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, lalai ralik. Terlupa.
ia tidak akan mengendahkan sama sekali nasihat-nasihat itu kerana hatinya telah terbelenggu. Telah dibelengui oleh sifat lalai dan lupa disebabkan terlalu banyak urusan pekerjaan dan permainan daripada bermacam-macam keindahan dunia dan perluasan hawa nafsu. Duk dengan dunia semata-mata, lepas tu duk peluah nafsu. Kau duk, kau sedap, kau duk, kau ralik. Lupa kepada akhirat, iaitu terlupa pada Allah SWT. Akhirat ni ialah tempat perjumpaan kita dengan Allah SWT di akhirat nanti. Terlupa situ. Lalu tu Allah telah berfirman kepada Rasulnya, bergapa? Iaitu, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dalam surah Al-A'raf ayat 205, artinya, ingatlah Tuhan di dalam hatimu, dalam keadaan rendah hatinya, dan takut, dan bukan dengan suara keras di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau tergulung ke dalam kumpulan orang-orang yang lalai. Ini Tuhan pesan. Tuhan perintah mari. Perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh ayat kepada umat semua manusia. Katanya ingatlah Tuhan di dalam hatimu dalam keadaan rendah hati. Hati kosong tawaduk. Hati yang mengendah diri dan takut. Dan bukan dengan suara keras di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau tergulung ke dalam kumpulan orang-orang yang lalai. Allah telah melarang Rasulnya supaya tidak menjadi orang yang lalai. Ni Tuhan larang Rasul. Sebagaimana daripada melarang juga supaya tidak mentaati orang-orang yang lalai itu ataupun mengikut jinyak lakah mereka. Dan Allah berfirman lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Balah mana Tuhan berfirman, iaitu, dan janganlah engkau turuti kaum yang kami, iaitu Allah, lalaikan hatinya dari mengingati kami. Lalu ia tunduk kepada hawa nafsunya, maka menjadilah urusannya itu sia-sia belaka, tidak berguna. Lalu tu kena berdoa. Jangan butuh katuklah hati. Katuk hati cara-cara nak buat kebaikan dan kebajikan. Minta janganlah Tuhan buka hati kepada hawa nafsu. Kenapa semua san itu sia-sia belaka? Kalau turut nafsu, sia habis. Tak pakai gawah habis. Sidang mengajar mati sekalian. Seorang itu dikira lalai juga apabila dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran Al-Karim ataupun mendengarnya dengan Quran. Akan tetapi tiada merenungkan maknanya ataupun mendalami maksudnya. Tiada menuruti perintah dan larangannya.
tiada menuruti nasihat dan tegur-teguran, iaitu yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Demikianlah pula hukumnya sama terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para salaf salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi mana kata kita duduk dengan sifat degil. Sifat degil dan lalai. Hati kerah dan lalai. Mana kata lalai itu mengikut hawa nafsu. Apabila duduk lagu ni, orang ni tak duduk dekat dengan Allah, duduk jauh dengan Tuhan. Seorang itu dikira lalai apabila ia tiada mengingati mati. Dan tiada memandai berat tentang hal ehwal yang bakal berlaku sesudah mati. Sama ada ia tergolong ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Ataupun tergolong ahli saqawah, orang-orang yang celaka. Orang sa'adah dan orang syaqawah, celaka. Orang sa'adah, orang berbahagia. Ia tidak pernah mahu memikirkan semuanya itu. Tak ada memikir apa. Duk galik dengan nafsu, galik dengan dunia. Dan seorang itu dikira lalai juga apabila ia tiada selalu mendampingi para alim ulama. Orang tak ada biasa berjumpa, tak ada biasa duduk rapat dengan alim ulama. Tidak. Yang akan mengikatkan akan Allah dan agamanya. Alim ulama selalu mengingati kepada Allah SWT dan menjagakan agamanya. Menjagakan agamanya. Dan dia akan menyedarkannya akan hari-harinya yang baki dan nikmat-nikmat Allah SWT yang sedang diterimanya. Nikmat Tuhan beri kita tak khabar. Wak galik. Wak tak berkarik. Itu dah. Tak mengambil berat. Sedap mengajar mati sekalian. Masa dekat dengan waktu subuh. Cepat-cepat weh makan sahur. Agak seorang itu sentiasa berada dalam taat kepada Allah dan jauh dari maksiatnya dengan menaburkan nasihat-nasihat yang berguna dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, sekiranya para alim ulama itu tiada kedapatannya lagi, maka cukuplah buku-buku yang mereka susun itu untuk menggantikan mereka. Alim ulama sana itu dia mengarangkan kitab-kitab pula lepas pada mengajar tu untuk menggantikan mereka. Walaupun bagaimana dunia ini tidak akan luput daripada alim ulama, insya-Allah. Alim ulama dia karya kitab banyak. Memberi kesan-kesan kepada orang yang selalu mari beramal, mari mengajar, baca dan beramal. Lalu tu, meskipun kerusakannya zaman telah umum di mana-mana, perkara-perkara yang batil telah banyak tersebar. Benuh atau pakai gawa satu banyak di dalam dunia ni. Berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai kejadian, berbagai-bagai kesedapan dan berbagai-bagai memberi kelalaian kita. Wiralik dengan akhirat. Terlupa. Duk galik dengan dunia, terlupa pada akhirat. Banyak. Sedangkan orang yang mencetuskannya, merajalela
meliputi orang-orang yang di peringkat peringkat tinggi dan rendah. Mereka itu telah membelakangi. Orang ni paling belakang pada Allah SWT. Orang yang jauh. Tak ada sobat dengan alim ulama langsung. Tak ada. Nampak orang alim ulama amiyah lari. Takut nak kena nasihat. Takut nak wiwah sekelek, molek-molek. Kenapa? Kerana orang lagu ni Tuhan telah tutupkan hati mereka di atas jalan kebajikan. Dan Tuhan buka di atas jalan kejahatan. Sebab itu kena berdoa. Mudah-mudahan Allah terimakan doa kita. Dan mudah-mudahan Tuhan membasuhkan hati kita. We duduk dalam keimanan dan hati yang selalu mengingati Allah. Dan selalu mengingati mati. Orang tak ingat mati, orang jauh daripada Allah SWT. Mereka itu telah membelakangi Tuhan dan membelakangi perintahnya. Orang tak hirap patak kepada perintah Tuhan. Tuhan royak gapo minta padu. Tidak. Minta ujau. Selalu Nabi berdoa. Tuhan suruh Nabi berdoa. Tidak. Ni setawa Nabi saya suruh berdoa. Kerana Nabi kita pun sifat manusia juga. Buku lalai, buku galik, buku apa ni. Banyak. Lalu tu Nabi pun berdoa. Dan berdoa Nabi tu selalu untuk dirinya dan untuk umat sekaliannya. Minta lepas daripada penyakit ni. Penyakit mana? Penyakit hati kerah. Kerah hati degil. Lepas tu lalai. Lalai ni mana kata terlupa nikmat-nikmat Tuhan. Terlupa nak terima kasih kepada Allah SWT. Iaitu ada apa ni? Menjadikan nafsu saat itu jadi merajalela kita. Meliputi orang-orang yang berperingkat tinggi dan rendah. Mereka itu telah membelakangi Tuhan dan membelakangi perintahnya. Serta tiada menegakkan yang hak. Tak ada duduk di atas pendirian yang sebenar. Hanya orang-orang yang tak selamat daripada bencana ini sedikit sekali bilangannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh, makan cepat-cepat sahur tu. Jangan lupa niat tu. Dah mau duk galik makan-makan terlupa niat. Makan sedap. Mana? Semoga Allah Azza wa Jalla itu dia. Menghormati kita semua. Salam daripada bumi Kelantan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa khabar ke Kelantan tu? Habis tak lagi penyakit corona ni. Dan itu sudah menghormati sekalian. Marilah kita sama-sama. Lepas tu mari daripada Afad Anas. Salam ayah mak. Kau tuk tuk na yam chao. Kau doa. Hai ayah mak, you bab ni talot pai. InsyaAllah. Pakat-pakat berdoa mudah-mudah. Lepas tu sudah menghormati sekalian. Kau dulu jangan gaduh lagi telefon. InsyaAllah kita nak kecek buku hak agama sikit. Lepas tu kita akan sambung lagi. Lebih kurang dalam 15 minit akhir. Kita nak buka program. Kepada peminat kita. Pakat nak bekerjasama dengan telefon. Nak nasihat ke apa. Nak tambah-menambah ke apa asal itu. Bebas. InsyaAllah. Tapi jangan menyentuh peribadi demo sudah. Kita kecek ayat sebenar. Sudah mengajar hati hormati sekalian. Kita nak sambung lagi hati yang bersih daripada batin dan jahat. Ketahuilah wahai kita kena perhati tengok. Moga-moga Allah membimbingkan kita bahwasanya sebaik-baik hati yang dikasihi oleh Allah SWT ialah hati yang suci murni.
daripada segala macam-macam kebatilan dan keraguan. Bersih dari segala ingkar rupa kejahatan. Dan hati yang sentiasa tunduk kepada yang hak, iaitu tunduk kepada yang sebenar, dan petunjuk yang diliputi oleh kebajikan dan kebaikan. Di dalam sebuah hadis tersebut, al-qulubu arba'atun qalbun ajradu fihi sirajun yuzhiru fadzalika qalbul mu'min wa qalbu aswadu mankus fadzalika qalbul kafir wa qalbun marbutun ala ghilafih fadzalika qalbul munafiq wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifakun. Famasalul iman fihi masala al-baklati yamudduha al-ma'ul azm. Wa masalun nifak fihi masalul qarhati yamudduha al-qayhu was-sadid. Fa'ayyul maddatain ghalabat alaihi zahabat bihi. Hati itu ada 4 macam. Tidak pengen yang dirahmati sekalian, dan peminat-peminat ayah mak semua, dan pelajar-pelajar ayah mak yang dikasihi semua, yang beriman teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu nak menyuci hati, kata hati itu ada 4 macam. Satunya hati yang tidak berselaput. Tak ada berselaput, tak ada diselaput oleh benda-benda yang lain. Mana selaput dengan syak dan sekot syak dengan sekot hati kalau duk gelusah, duk sok patu sok ni. Selawat tabur pi. Padanya terdapat sebuah lampu yang meneranginya. Itulah hati seorang mukmin. Hati yang tidak berselaput dengan syak dan wasengka dan sengka padanya terdapat sebuah lampu yang meneranginya. Kalau selaput tu tidak terlindung, hati tidak diselaput, tidak terlindung. Mana kata hati tak ada terlindung gapo. Hati cerah menerang, iaitu ialah hati seorang mukmin. Yang kedua, hati yang hitam tidak menentu tempatnya. Itulah hati seorang kafir. Yang ketiga, hati yang terbelenggu di atas kulitnya. Itulah hati seorang munafik. Minta jauh. Itu dah. Dan yang keempat, hati yang mendatar padanya iman dan nifak yang meliputinya seperti sebatai sayuran yang disirami oleh air tawar. Dan perumpamaan nifak yang ada padanya juga seperti setupuk gudih. Tupuk gudih di tubuh badan kita tu lah, yang diselaputi oleh nanah. Dan darah busuk, yang mana di antara keduanya yang berkuasa, ke situlah hati akan tertariknya. Kalau mengikut pendapat yang nyatanya hati yang terakhir ini adalah sifat bagi kaum yang bercampur uduk amalannya dari umum kaum muslimin, sehingga kewajipan kecuaian melebih-lebihi kesempurnaan. Dan dalam sebuah hadis lagi yang lain, annal imana yabdu fil qalbi lam'atan bayda'a summa tazidu hatta yabyadul qalbu kulluh wa inna nifaqa yabdu fil qalbi nuqtatan
sauda'a summa tazidu hatta yaswaddal qalbu kulluh. Artinya, hadis ni dengan panjang lebar ni nak cerak pe. Cara-cara kita nak mentadbirkan hati kita, iaitu bahasanya iman itu mula muncul di hati sebagai sinar putih. Lalu ia membesar sehingga seluruh hati menjadi putih. Sedangkan nifak pula mula muncul di hati seperti titik-titik hitam. Lalu merebak sehingga seluruh hati itu menjadi hitam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita sekalian daripada bahaya nifak. Mana kata munafik. Orang hati dengan mulut tak betul. Hati ikut lain, mulut ikut lain. Serta diakhiri hayat kita beserta kaum muslimin di dalam agama Islam. Amin. Sesungguhnya iman itu akan bertambah dengan sentiasa mengerja dan membanyakkan amalan-amalan yang saleh dengan sepenuh-penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala nifak pula akan bertambah dengan bertambah yang amalan-amalan yang jahat, seperti meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Ini dia. Lalu tu kita mendapat pelindung daripada Allah SWT. Lalu tu dengan berdoa, doa dan doa. Apa saja kena berdoa nak minta dengan Allah. Mula-mula kita bangun tidur berdoa dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu bubuhkan kalimah. Kalimah tayyibah iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bangun pak mucak lalu dah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni doa. Doa dah ni. Tak ada dah Tuhan yang lain melainkan Allah yang disembah. Menyuci diri pagi-pagi. Sebelum pada nak makan teh, makan wanti, makan Milo. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku naik saksi bahasanya tiada Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Tidak. Lepas tu dengan kalimah tayyibah iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak-banyak mengucap. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Syaitan kelecak barat selalu. Orang selalu mengingatkan Allah. Syaitan lari kecing terberak. Aku tak hidup dah. Ni orang hak Tuhan ni. Nak hidup situ. Jangan hidup menyanyi. Bangun pak nyanyi selalu dah. Luli. Nyanyi hai senangnya dalam hati. Nyanyi. Tak ada kata apa. Duk. Tak tahu panah pedih. Tak tahu hulu hilir. Tidak. Kenapa? Kerana Tuhan menhayatkan seseorang saat itu. Lepas pada tidur, bangun. Lepas bangun, tidur. Tu pun di antara tu kita duduk tu tergelai timur. Keadaan. Kita nak tetap sana itu tak lain tak bukan. Nak tidur, baca. Bangun tidur, baca. Ingat pada Allah SWT dan Rasul. Barulah hati kita tu tenang. Dan Tuhan curuhkan rahmat. Buh lapu di dalam hati. Melainkan Allah lah. Yang memberi ketetapan hati kita. Kita tak sempat nak beri ketetapan kepada hati kita. Lalu tu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah sekalian dosaku, dan tetaplah hatiku, dan tetap imanku. Minta jauh daripada kejahatan, dan minta jauh perlindungan daripada kejahatan, pada maksiat dan yang lain-lain lagi. Doa. Tak berdoa, syaitan berah, mari selalu dah. Syaitan pun nanti hak tular ya. Biar galik bila, yang mari selalu dah. Lalu tu jangan galik dengan Allah SWT. Berzikir semua. Baru syaitan tak masuk dekat. InsyaAllah.
Lepas tu ada ni duk bunyi wek-wek mari. Syaitan tak mari dah ni boleh puasa ni. Syaitan tak mari ialah nafsu kita negati syaitan. Tu dia. Beli tak tahu bertamu-tamu makan tak habis-habis ni. Lalu tu kita kena peranak tu. Kita duk berwaspada, duk bermolek. Tu dia. Sudah mengajar mati sekalian. Bahawa iman itu mula muncul di hati sebagai sinaret putih. Lalu ia membesar sehingga seluruh hati menjadi putih. Sedangkan nifak pula. Hak ni orang beriman, ni orang munafik. Mula muncul di hati seperti titik-titik hitam. Titik hitam di hati. Lalu merebak sehingga seluruh hati itu menjadi hitam. Jangan buka peluang tu. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita sekalian daripada bahaya nifak, bahaya munafik sana itu. Serta di akhiri hayatnya, kalau mati pun dah berserta kaum muslimin di dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sempurnakan Islam. Tidak. Mudah-mudahan kata rukun Islam 5 perkara penuh. Rukun iman 6 perkara penuh di dalam hati. Beriman teguh dengan Allah SWT dan beriman teguh dengan kitabullah iaitu Al-Quranul Karim. Dan beriman teguh dengan sekalian malaikat. Dan beriman teguh dengan sekalian rasul. Dan beriman teguh kepada hari kiamat. Dan beriman teguh dengan hari neraca, orang panggil. Hari timbangan, hari putusan. Itu dia. Iaitu, orang terima ijazah sebelah lek kanan, syurga. Orang terima ijazah sebelah lek kiri, neraka. Lalu itu minta jauh daripada neraka. Dan buka lah pintu syurga. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan berkat di bulan Ramadan. Dan hari Jumaat. Di hari ini. Nanti dah. Iaitu sesungguhnya iman itu akan bertambah dengan sentiasa mengereja. Nak tambah iman kita kena beramal, kita buat. Dan membanyakkan amalan-amalan yang soleh. Dengan sepenuh-penuh ikhlas kepada Allah SWT. Manakala nifak pula akan bertambah dengan bertambahnya amalan-amalan yang jahat. Seperti meninggalkan perkara yang wajib dan melakukan perkara yang ditegah oleh agama. Buat tu yang tegah, jauh. Buat tu yang tegah, jauh. Tu yang apa ni? Tu yang suruh. Sebeda Rasulullah SAW lagi. Man ajnaba mana zanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda'un fa in taba sukila qalbu wa in lam yatub zada zalik hatta yaswadda qalbu. Artinya siapa melakukan suatu dosa maka akan tumbuh di hatinya setitik hitam. Wak dosa pah pun titik hitam di hati. Sebenarnya hati bersih. Kerana kita juga kalau duduk dengan melakukan dosa maka tumbuhlah di hatinya setitik hitam. Kiranya ia bertobat akan akan terkikislah titik hitam itu. Kalau selalu kita bertobat, titik hitam itu kau sapuh tu baik. Dia dah. Terapuh tu baik. Daripada muka hatinya. Jika ia tidak bertobat, maka titik hitam itu akan terus merebak. Sehingga seluruh muka hatinya menjadi hitam. Kalau kita tak taubat, tak apa, tak ada berdoa, tak ada apa, hati kau hitam. Meselaputi dengan hitam terkatuk hatinya. Jadi dah. Minta jauh, na'udzubillah. Minta Allah pelindungkan
Hadis ni sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya bahkan telah termeteri di muka hati, terteri di muka hati sana itu mereka hati mereka apa yang mereka kerjakan. Tuhan nak titik, nak teri di hati sana itu. Kalau kita buat dosa sa, pok titik sa. Buat dosa tu, pok titik ikhlas sa. Lama-lama buat dosa semua tak khabar. Senin berdoa. Kaya berdoa. Alim berdoa. Ya semua susah itu kita boleh mikir belakang. Cumanya nak balas mana ni hati kita nak jadi waspada. Hati waspada ni orang ingat pada Allah tak terlupa. Tidak. We tahu beza. Harta gegung mari. Masya Allah, Alhamdulillah. Pak kita berdoa. Ya Allah, mintalah rezeki ni menjadi rezeki yang berkah. Minta menjadi rezeki yang paling menambahkan iman. Tidak. Demikian juga kepapa mana iaitu kita berdoa juga dengan Allah SWT. Tidak. Supaya mudah-mudahan Allah terimakan doa kita dan Allah menunaikan permintaan kita dengan serta-merta. Kalau kita nak buat baik, boleh baik. Nak buat karuk, boleh karuk. Seperti mana hasad rezeki. Minta jauh. Dan memanglah tiada semua sesuatu yang bencana dan mudaratnya lebih berat ke atas manusia di dunia dan akhirat daripada dosa. Sebab seorang manusia tidak akan disentuh kecelakaan ataupun ditimpa kesusahan mereka tersebab oleh dosanya sendiri. Cerak nyata. Lalu itu sedang mengenai mati sekalian. Maka hendaklah setiap mukmin, kita ni sebagai orang mukmin, orang yang beriman teguh dan beramal soleh, itu berjaga-jaga supaya tidak melakukan dosa. Bahkan sentiasa menjauhkan diri daripadanya. Kita tak buat dah, kita minta jauh dengan dosa. Jangan duduk gelawak dengan dosa. Itu dia. Akhir-akhir dia pun boleh masuk juga. Kita minta jauh. Jangan duduk gelawak dengan dosa. Kita tak buat dosa dah, lepas tu kita kandai kita. Jauh daripada dosa. Tak usah duduk pergi. Tempat berdosa tak usah duduk pergi. Tak usah buat benda-benda dosa. Maka hendaklah menyegerakan taubat. Tak buat dosa dah, kita selalu bertaubat dengan Allah SWT. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca hak ni banyak-banyak. Kerana dah minta taubat kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa menerima taubat-taubat hamba-hambanya, serta mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Sedang dia maha mengetahui dan apa yang kita lakukan. Dia tahu belaka. Kita ada buat gapo atas dunia ni, dia tahu. Dan niat gapo atas dunia ni, dia tahu. Dia ada sengat-sapa dalam hati. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Artinya bagi siapa yang tiada bertaubat, maka mereka itu adalah orang yang nyanyikan kepada diri sendiri. Buat nyanyi kepada diri sendiri. Orang selalu tidak taubat, duk dia. Kelipah. Tak tahu panah pedih. Lupuk semayang ni, dia suka kerah. Tak ada berasa sesat. Tak ada berasa takut gerung. Orang beriman sungguh sana itu duk galik, sifat galik dia duduk di manusia.
Sifat terlupa pun duk manusia juga. Itu dia. Tapi kalau terlupa sana itu, sudah. Jadi getar. Kena lintih. Takut kesalahan. Tinggal fardu semaya. Ataupun takut kepada dosa-dosa yang mana telah buat mari. We tahu panah pedih. Tu orang yang menyedarkan diri. Orang selalu mengingati Allah. Mudah-mudahan Allah terimakan doa dan terhapuskan dosa-dosanya. Tuhan yang amat murah dan amat masihani. Tuhan tahu. Lari lubai cacing mana pun Tuhan tahu. Tidak. Terkedai kata pergi curi hak demo mari susuk lubai cacing. Tuhan tahu duk susuk situ. Orang lain tak tahu. Tidak. Dan dosa pun dimakan itu juga di dalam hati masing-masing. Orang lain tak tahu. Jatuh jadi munafik. Orang yang kerah. Orang yang degil. Orang yang tak terimakan ajaran Allah dan Rasul. Orang ni hati kerah, lalai. Lalu tu kita minta berjauh. Semua kena berdoa. Sebagaimana waman lam yatub fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tiada bertaubat, degil tak setaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang nyanyo. Buat nyanyo kepada diri sendiri. Akan disoal di akhirat nanti. Maksud mereka telah menginyanyo diri sendiri dengan mendedahkannya kepada kemurkaan Allah SWT. Disebab mereka telah dicubur ke dalam maksiat. Bahkan terus melakukan maksiat. Itu kenapa bertaubat. Padahal Allah SWT telah menganjurkan kepada mereka untuk bertaubat serta berjanji akan menerima taubat mereka itu. Firman Allah SWT mensifatkan zatnya sebagai maha penerima taubat dan maha pengampun. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Zittuli la ilaha illahu ilaihil masir. Dalam surah Al-Mu'min ayat yang ketiga. Artinya, Tuhan pengampun dosa, penerima taubat, sangat kerah seksanya dan amat besar kurnianya. Tiada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah SWT. Kepadanya kesudahan segala-gala tujuan. Semua Tuhan sudah di Tuhan belaka. Lepas kita apa kita duk buat degil dengan Tuhan? Apa kita duk jauh dengan Allah SWT? Tidak. Berapak dengan Allah SWT. Mudah-mudahan dunia ni sementara, akhirat tempat kekal abadi. Lepas tu cuba kita renung tengok. Dengan ayat ni, kita perhatikan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya daripada pengertian yang mulia dan Rusia yang amat berkesan. Yang boleh membangkitkan perasaan takut dan harapan serta gemar dan gerung dan sebagainya. Allah berfirman lagi. Dari surah Al-Mu'min ayat 13 sampai 14. Wa ma yatazakkaru illa man yunib fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Artinya dan tiadalah yang mengambil peringatannya melainkan orang yang kembali ke pangkal jalannya. Maka serulah Tuhan dengan penuh-penuh tulus ikhlas beragama kepadanya. Sudah mengajar mati sekalian. Allah masa percepat sangat bila-bila duk pergi. Masa petah-tah-tah pergi semata. Sebagai peringatan sekali lagi. Jagalah masa kita ni. Masa hidup kita. Masa muda kita.
masa pertengahan kita dan masa larut malam kita, iaitu tua. Itu dia. Dan dekat-dekat hampir-hampir dengan nak kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Lalu tu kita tambah kesedaran kita. Iaitu sebaik-baik hati yang bersih dan lonok panggil. Sayyidina Ali karamallah wajhah berkata, adapun bagi Allah Subhanahu Taala di muka bumi ini bencana-bencana, iaitulah hati manusia. Sebaik-baik hati ialah yang bersih, tegas dan lonok. Kemudian beliau menjalankan pula, maksudnya bersih di dalam keyakinan. Mana kata bersih hati ialah kita yakin dengan Allah SWT. Ni hati bersih. Mana kata bersih hati sana itu, iaitu tambahkan keyakinan. Dan tegas di dalam urusan agama. Dan lonok di dalam pergaulan dengan kaum muslimin. Tidak. Kita kena bersaing bersama buat kita banyak-banyak sikit. Jangan jatuh dalam lubuk musyak. Kita bersaing ada monya, heret ke musyak. Heret panggung judi. Heret kepada tempat-tempat musyak. Semua sana itu. Kita minta berjauh. Kena beramal. Doa kita kena, amalan kita kena buat. Kita menjauh daripada benda-benda musyak. Orang lain nak lari kita tak boleh, mereka kita lah sendiri lari diri kita sendiri. Taubat tak segi dah, beradu dah. Di tempat-tempat peripunan, tempat-tempat serenuk, tempat-tempat yang nak bawa kepada kelupaan Allah SWT. Nak terlupa pada Allah SWT. Acu kita tengok di kedai-kedai pasar-pasar semua ni. Ramah, tak ada karik pun. Waktu zuhur pun tak ada duduk alik situ. Jangan lucu zuhur-zuhur. Setengah pada setengah pergi hari pagi. Galah duit pergi pagi. Pergi kepada tempat-tempat pasar-pasar ataupun dinamakan dia panggil Pak Yus nak panggil ni, sebut nama tak boleh. Nama hadu demo tak khabar kita ni. Lalu tu tempat super-super. Ada cukup. Mula masuk Jakoh Pak, bayar duit dah. Lepas tu musim jalan tak tahu berapa. Nak pesu pun pening. Pergi kat tu, wasa nak kat ni, wasa comel, wasa molek, wasa nak beli tu, nak beli ni. Acik boleh ni. Nak muat atas belakang gajah buat klik rumah. Ni nafsu. Jangan luput semaya-semaya. Jangan luput zikir-zikir. Serenuk. Pergi sore tak padai lagi. Heret nak cucu cicit cocok pula pergi. Ajar. Asuh. Hingga tidak terkabar. Lepas tu buah hari minggu. Nak pergi cuba. Tu dia. Malah mengajar. Lalu tu kita kena ajar. Duduk di rumah ajar Quran. Ajar semaya. Ajar apa. Walau anak dalam 45 tahun pun ajar. Wilkak. Nutuk erat bagi perempuan. Wilkak. Nak pergi ke mana pun lari pergi ambil kain. Mana? Kain hijab. Mai puah. Kita pun ajar. Tak boleh hijab tak buat lagi. Itu dia. Hajar wilkak. Wilkak dia adalah cara keimanan. Cara amalan Islam. Jangan duk main amalan syaitan. Banyak tertipu oleh syaitan. Lepas tu mubazir lah. Dalam rumah penuh, nak berjalan tak boleh. Penuh dengan alat mainan, apa tu kau ni. Lalu tu kita nak buat belah mana, tu duduk di atas kita, nak asuh. Utama sekali diri kita sendiri asuh. Dia memperhati, bukan tak perhati, mengaji dah tu perhati tu. Nampak demo senang weh. Nampak tak ada bergaduh po. Tak ada berkarik. Tak ada bergaduh di mana kata tak berkarik dengan benda-benda dunia. Tidak.
Hidup karik dengan benda akhirat. Nak pergi ke mana, puyuh di atas kepala semua. Tu. Ni orang karik, panggil. Apabila kita sekut puyuh sana itu, nak pergi buat benda-benda tak molek, jadi terkeser situ, tersekat situ. Sebab itu amalan kita banyak, utama sekali doa. Ya Allah minta kuat ke iman, penuh dengan iman. Jauh daripada benda maksiat, jauh daripada benda segala-galanya. Tidak. Lepas tu kita nak duduk di akhirat tu. Allah SWT cadai kepada orang beriman, selama-lamanya, kekal abadi dah tu. Tidak. Sebaik-baik hati yang bersih. Dan mana sana itu? Iaitu al-yakinu wal imanu kulluh. Artinya keyakinan itu adalah keseluruhan iman. Nak kuat iman, kita kena yakin dengan Allah SWT. Keadaan lagu ini tiada suatu yang diturunkan oleh Allah SWT daripada langit yang sifatnya lebih mulia dan lebih berharga daripada keyakinan. Memadailah jika keyakinan itu saja menjadi harta benda manusia. Kita nak ambil harta sebenar, iaitu hartanya ialah keyakinan. Satu harta yang sebenar. Menjadikan harta benda hak manusia. Kok mana ya mak ni pagi ni? Ini harta yang sebenar. Apabila kita yakin dengan Allah, Allah kasih pada kita. Tidak terhingga. Kadang-kadang dunia ni pun niat. Niat nak begitu, niat nak ni, nak pergi beli begitu. Tak ada sekilap mata. Mari siapa dah. Kita perhati dalam ria kita di atas dunia ni. Hak ni panggil CB-CB akhirat. Orang yang iman teguh, boleh nampak akhirat di atas dunia lagi dah. Mana? Iaitu kita nak gapo niat di hati. InsyaAllah, mari dengan berbagai rupa. Ada orang kirim mari. Bukan nak minta sedekah. Nak rakyat kata, pun Florida yang panggil. Banyak peminat kita. Ya mak, kecek dengan bahasa Thai atik weh. Banyak ni peminat ya mak ni. Kalau pakai bahasa Thai sikit, buat kop serah lagi. Banyak tak faham dengan bahasa Melayu. Ayah mak pun nak faham dengan bahasa Melayu mudah-mudah. Tak sewi belik. Putih-putih, hitam-hitam. Dek pupu-pupu putih. Jangan. Putih mak lalu dah. Hitam. Cerak nyata. Tak apalah pandu nak pasung pesan dengan bahasa Thai. Cik boleh nak pasung pesan dengan bahasa Cina, bahasa Inggeris. Tapi ayah mak tak pandai. Pandai bahasa Melayu, bahasa Thai. Itu dah. Artinya, mana? Ialah yakin. Al-yakinu wal imanu kulluh. Ni hadis Nabi ni. Nabi kata mana? Keyakinan itu adalah keseluruhan iman. Sifatnya lebih mulia dan lebih berharga daripada keyakinan. Memadailah jika keyakinan itu saja menjadi harta benda manusia. Dan sebentar lagi, derah pula dah masa. Bila-bila duk, ada 15 minit lagi dah, nak pukul 9 pagi. Sebentar Rasulullah SAW. Mana? Salullah hal yakina wal afiyah. Fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakini afdala minal afiyah. Arti pohonkanlah
keyakinan dan keselamatan daripada Allah SWT. Mana pohon sana itu ialah rayu ceritakanlah, royakkanlah kepada Allah SWT. Keyakinan dan keselamatan dari Allah. Kerana seorang itu tiada akan diberikan sesuatu kurnia yang lebih utama sesudah keyakinan daripada keselamatan. Yang dimaksudkan dengan tegas di dalam agama ialah berpegang teguh dengannya serta mempersediakan membelanya. Berani berkata benar. Mana? Ganda tipun pahit. Dan tiada gentar orang untuk mempertahankan yang hak yang sebenar. Dengan sifat inilah Allah Ta'ala telah memuji pencintaannya di dalam Al-Quranul Karim. Belah mana kata? Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Artinya mereka berjihad iaitu membela di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tiada gentar celah orang-orang yang suka mencela. Seterusnya, anda membaca ayat-ayat yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensifatkan Sayyidina Umar ibn Khattab dengan sifat yang sama di dalam sebuah sebedanya. Aqwakum fi dinillahi Umar qaulul haq wa ma lahu fin nas min sadiq. Artinya orang yang amat teguh di dalam menjalankan perintah Allah ialah Umar bin Khattab. Semua katanya benar. Latara itu ia tidak pun rakyat di antara orang-orang ramai. Benarlah Sayyidina Umar adalah orang yang amat tegas di antara kaum muslimin di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berpegang teguh di dalam menguruskan semua urusan agama terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Beliau dijadikan contoh dan tauladan di dalam keadilan dan dalam memerintah mengerjakan kebajikan dan mencegah melakukan kejahatan. Beliau sentiasa berdiri atas yang hak. Di atas jalan yang hak. Hak mana? Dan kebenaran. Dan benar terhadap rakyat dan lawannya. Moga-moga Allah Ta'ala reda terhadapnya dan reda sama terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya. Adapun berhati lonok di dalam pergaulan dengan kaum muslimin iaitu melengkapkan diri dengan sifat belah kasih, cinta dan sayang terhadap sesama muslimin. Kerana jadi mereka itu ada semulia-mulia akhlak dan setinggi-tinggi budi. Dengan sifat itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu yang mengambil berat terhadap penderitaan kamu, penuh keinginan terhadap keselamatan kamu, dan penyantun
dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wa man la yarham la yurham. Artinya, orang-orang yang mengasihani orang-orang lain. Kita kasih kepada saudara kita, kepada anak isteri kita, dan kepada tok nenek kita, kepada ibu bapa kita tu, dan orang lain lagi akan dikasihi, dan mana akan kasihani Tuhan pemurah. Tuhan pun kasih. Siapa yang tidak mengasihani orang lain, tidak akan dikasihani oleh Allah SWT. Kita kasih kepada saudara kita, kepada orang lain sana itu, dia kasih kepada kita dan kepada saudara kita. Dia berkait lagi kedua tu. Bukan sodak tu. Dia kasih kepada kita kasih kepada orang lain sana itu, dia kasih kepada kita dan kasih kepada orang lain. Hak mana kita kasih tu. Ni hak Tuhan. Beripak ganda lah. Tuhan nak beri balasan kepada orang yang kasih sayang kepada saudara dan apa ni? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wa man la yarham la yurham. Artinya orang-orang yang mengasihani orang lain akan dikasihani Tuhan pemurah. Dan siapa yang tidak mengasihani orang lain tidak akan dikasihani oleh Allah SWT. Dia pun tak kasih pada demo tu. Lalu tu sebagai satu hadis ni sebenarnya lagi, inna abdala ummati la yadkhulul jannah bi kasratin salatin wala siyamin bal bi salamatis sudur wa sakhawatil nufus warahmati bi kulli muslim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang terutama iaitu wali-wali dari umatku tidak akan masuk syurga kerana banyak semaya ataupun banyak puasa. Akan tetapi mereka akan masuk syurga kerana bersih hati, murah hati dan berbelas kasih terhadap setiap-tiap Muslim. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Ini satu Rusia. Dia dah. Satu Rusia kita nak dapat syurga Allah SWT. Maksud hadis ni, tidaklah menunjukkan bahawa para wali Allah, orang wali ini, waliullah sana itu, kurang mengerjakan ibadat seperti semaya dan puasa. Bahkan sebaliknya, mereka sentiasa memperbanyakkan ibadat, semaya dan puasa, serta melakukan lain-lain amalan yang soleh. Akan tetapi sifat-sifat mulia yang disifatkan Nabi kepada mereka itu telah lebih dahulu mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Yang kerananya mereka memperoleh kelebihan dan keutamaan di sisinya. Latara kelebihan dan keutamaan sifat-sifat ini dipandang lebih mulia daripada lain-lainnya dari amalan-amalan yang soleh, sebab sifat ini daripada amalan hati dan rusia kebatinan. Maka hendaklah anda faham baik-baik. Sudah mengajar hormati sekalian. Lepas tu masa kita berkat sangat dah ni. Dengan pukul 9 pagi. Mari nak tengok komen. Satu telefon mari selalu dah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, daripada mana ni? Daripada lalu. Allah. Oh, lalu. Angkana bunyi parah je pun. Semua tarawih banyak. Nak terima kasih kat ayam mak banyak-banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Mujulah tidur tak jenera nak dengar ayam mak. Apa pula dah? Tak ngaji.
Mak dengar ayam mak dekat lo ni wasa hola wasa. Tak nampak mana dah kat dunia. Duk nampak nak mati semata dah. Hijau dengar ayam mak ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Dok. Doalah ayam mak wisama ayam mak be. InsyaAllah. Doa dunia siapa ikhirat selamat deh. Ayam mak deh. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Oh, tak apalah ayam mak deh. Nak terima kasih banyak-banyak tu ya. Terima kasih. Kak Ana. Hari raya ayam mak tu. Hari raya dah. Masya Allah. Ya nak masuk dah ni. Ya, Alhamdulillah. Ya. Maaf zahir batin. Deh. Ya. Sama-sama. Selamatlah ayam mak deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Bunyi para tekak-tekak. Buat amal kuat. Berdoa, berzikir banyak. Alhamdulillah. Iaitu suara para ni yang timbul di akhirat tu. Iaitu pahala-pahala yang berlipat ganda pada bulan Ramadan. Dah. Lepas tu hari Jumaat pula dah. Satu telefon. Ya. Ada masa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ni suara ni ada yang mudah sebut ni. Suara berkepuh. Berseluh sikit. Jauh dengan radio tu. Alah sikit Dia mudah takut ni suara berkepuh ni. Dia kata ni. Dia baru masuk masa dia lah suara sedap. Aduh. Alhamdulillah. Nak terima ayah mak pagi ni lama. Dia cita-cita saibo tak boleh. Tu. Baru leh gini bon. Daripada mana ni? Laha. Laha mana? Laha cekir ni. Cekir. Lama dah dengar cita-cita ayah mak ni suara sedap. Pada dia. Tu hatam ayah akhir dah ni. Ada lagi. Akhir dah ni. Ya. Agak kata kita semua. Seluruh radio sikit. Kalau tak perhati lagi kau tengoklah. Ya. Jadi ekor dia. Seluruh radio sikit. Tak ada. Nak bisa dia bagi radio ni. Ya. Suara tu umur 2 dah. Jadi suara tu tak ada 2. Masya Allah, Alhamdulillah. Dah tua, dah bulak gitulah. Suara nampak ya tu timbul. Ya. Nampak tu. Alhamdulillah. Kita bangun pukul 3, duduk perhati, nak nyabut, tak tutup mana. Alhamdulillah. Pada dia bagi tadi boleh. Boleh macam nak tanya ke ayah mak ni. Tanya. Nak tanya ayah mak kata, mata ni ayah mak doyak orang tu. Banyak orang khabar bandar. Tu, Masya Allah, Alhamdulillah. Orang tua jadi khabar, orang muda berkhabar. Malak. Orang tak erti jadi erti. Masya Allah, Orang Alhamdulillah. tak faham tu jadi faham. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita masa mengalir mata. Ayah mak ni pagi doyak manusia berkhabar kata dunia akhir dah. Yo. Kalau tak khabar lagi ke serah Tuhan dah lah. Yo. Tapi kuasa tu ayah mak ni, tak apa pun. Jadi terima kasih tak ayah mak ni. Yo, Alhamdulillah. Orang Tino tak ada tidur mana. Tak ayah mak tu baik. Tidur hati. Cara buat mak mata. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhir mati dah ya Allah ni. Dia panas. Yo. Panas Ini kau. kayu ni pasal ni panas lah ni. Kau terik semata deh. Kau terik mata. Ya, perhati. Panik dunia ni. Ya. Kalau akhirat lagi mana nampak? Allahu Akbar, lebih pada ni berlipat ganda. Ni kena kira lah orang selai kita lah ni tu. Ya, betul. Kena khabar dah. Ya, insyaAllah. Kalau pelakak tinggi, pekak inah pun. Jangan hidup semua balah. mati berlaku. Ya. Pada mati berlaku kena rasa ya Tuhan janji dah. Weh, Hari akhir dunia ni siapa tahu apa, apa semua hari akhirat dah. Ya. Kat tu saja. Wassalam.